Antara kegunaan alat handheld GPS adalah untuk mencari lokasi kedudukan, pengiraan keluasan, pemetaan butiran, penunjuk arah, mencari laluan yang terdekat serta memberi nilai ketinggian. Tuan-tuan boleh lihat dalam kehidupan seharian kita, di dalam kereta, tuan-tuan mempunyai Waze ataupun Google Map ataupun skrin yang ada di dalam kenderaan tuan-tuan dan perempuan. Ianya digunakan untuk memudahkan perjalanan kita. GPS juga digunakan dalam sektor perladangan atau pertanian. Sebagai contoh, kita lihat dalam gambaran ini, satu kawasan perladangan akan dilakukan. Jadi kawasan tersebut akan dikosongkan dan dibuat batas mengikut poin yang telah ditetapkan. Maka dalam satu kawasan yang luas ini, peladang boleh menganggarkan berapa banyak tanaman atau pokok yang boleh ditanam. Jika di luar negara, di dalam traktor peladang tersebut akan diletakkan skrin yang memaparkan kawasan yang akan ditanam tanaman tersebut dan mempunyai koordinat bagi setiap tanaman ataupun pokok tersebut. Jika tuan-tuan lihat, di sini terdapat line yang sekata dan ianya telah direka awal, dimasukkan di dalam komputer ataupun skrin pada traktor, dan peladang hanya perlu mengikut koordinat dan track yang telah disediakan. Selain itu, GPS juga digunakan untuk tujuan keselamatan, ketenteraan, untuk melihat koordinat dan mengetahui koordinat musuh, dan ianya adalah GPS yang mempunyai akurasi yang tinggi lah. Jika GPS di dalam kenderaan untuk navigasi, ianya mempunyai akurasi 5 meter sahaja. Tetapi jika tujuan keselamatan, data yang mempunyai kerahsiaan yang tinggi, akurasi GPS tersebut akan lebih tinggi. GPS juga digunakan untuk tujuan aktiviti seperti untuk contohnya di sini pemancing yang ingin memancing di kawasan yang mempunyai banyak ikan, atau mencari bukit untuk hiking. Jadi pendaki ataupun orang-orang yang terlibat dalam aktiviti ini boleh menggunakan GPS. Antara ciri-ciri alat handheld GPS adalah ianya boleh dipegang dan dibawa menggunakan tangan. Kemudian ketepatan alat handheld GPS adalah dalam lingkungan 5 ke 10 meter dan digunakan untuk kerja-kerja ukur yang tidak memerlukan ketepatan yang tinggi. Alat handheld GPS, GPS Map 76 CSX brand Garmin. Okey, yang ini adalah di bahagian belakangnya. Sebelum kita mula melihat fungsi-fungsi di dalam handheld ini, kita perlu melihat bahagian bateri ni dahulu. Maka buka begini. Ini adalah bateri.
Sama ada boleh guna rechargeable atau bateri biasa. Ini adalah fungsi on off button. Enter, menu, page, zoom in dan zoom out. Kita lihat fungsi button on dahulu. Terdapat 6 kategori yang kita boleh gunakan di dalam alat ini, iaitu contohnya main menu, untuk satellite page, untuk lihat berapa banyak satellite yang ada pada satu masa, trip computer, map page, compass page dan altimeter. Kita lihat untuk function main menu dahulu. Di sini kita boleh lihat function main menu. Kita lihat function main menu dahulu. Kita boleh menekan butang menu sebanyak 2 kali dan ini akan keluar paparan tracks, routes, setup. Ini adalah 3 function utama di dalam main menu yang boleh digunakan lah. Selain itu kita akan ada untuk calculator, stopwatch, kalender, highway dan lain-lain lagi. Di dalam function main menu, sebentar tadi kita lihat ada function setup. Di dalam function setup, kita boleh lihat ada pelbagai fungsi yang lain yang boleh digunakan. Contohnya time, units, heading, calibration, system dan map. Biasanya sebelum kita memulakan penggunaan alat handheld ni, kita perlulah membuat calibration alat, memastikan alat dalam sudah dicalibrate. Kemudian kita pastikan unit yang betul. Kita nak guna dalam unit meter, kilometer. Kepada setup. Ini adalah setup menu. Di dalamnya ada sistem, interface, unit dan heading, antara fungsi yang utama. Sebelum kita memulakan tugas kita, kita perlu melihat koordinat ataupun position yang kita perlu set di dalam alat handheld. Contoh, kita pergi kepada masa. Okey. Bagaimana kita nak masuk kepada masa, kita perlu pilih menu masa dan tekan enter dan akan keluar paparan seperti ini. Jadi di sini kita boleh pilih sama ada kita nak menggunakan sistem 12 jam ataupun 24 jam. Time zone kita di mana? Di US, di Asia dan UTC offset. Kalau di Malaysia, kita menggunakan 8 hours 00 minute dan time zone others. Kemudian units pula, yang ini penting untuk diketahui. Terdapat 2 pilihan untuk position format di Semenanjung Malaysia. Okey. Dapat 2 pilihan. Pilihan pertama menggunakan W Malayan RSO datum kertau 1948, ataupun pilihan yang kedua, yang ini map datumnya adalah WGS 84. Selain itu, distance kita boleh pilih metrik, elevation dalam meter, kedalaman dalam meter, temperature Celsius. Seterusnya untuk heading, kita boleh pilih dalam degrees dan utara benar. Untuk calibration pula, kita boleh pilih function calibration. Kemudian kita boleh membuat sama ada untuk kalibrasi compass atau altimeter. Ini adalah untuk function system. Ini adalah pace sequence, di mana kita boleh memasukkan kategori yang ingin dimasukkan. Contohnya kita nak masuk untuk main menu dahulu, kemudian baru masuk satellite, terpulang pada kita, ataupun kita nak remove ataupun add page mengikut susunan yang dikehendaki.
lihat untuk kategori main menu yang pertama tadi, kita tengok paparan utama yang lain, contohnya satellite page, map page, compass page dan altimeter. Untuk page sequence sebentar tadi, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menyusun satellite page untuk berada di kedudukan yang keempat dan compass page ingin duduk di kedudukan yang kedua, tuan-tuan boleh menyusunnya di dalam function page sequence. Untuk satellite page ni pula, dia berpadukan kepada ketepatan isyarat dari GPS penandaan yang boleh dijalankan. Jadi satellite page ini dia akan memaparkan ketepatan GPS masa, koordinat lokasi, kekuatan isyarat dan lokasi satelit. Contoh di sini adalah gambaran satellite page. Ini adalah location koordinat yang dipaparkan. Yang ini adalah satellite location. Ini adalah kekuatan satelit tersebut. Seterusnya kita pergi kepada map page, memaparkan peta lokasi. Okey, yang ini adalah gambaran untuk map page. Seterusnya adalah function compass page. Di sini tuan-tuan boleh lihat di dalamnya ada speed, distance to the next, kemudian masa. Dalam compass page ini, ianya memaparkan menu yang seperti set and go. Set and go ini membenarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk set target yang dikehendaki. Kemudian kita akan berdiri lebih kurang 15 meter daripada target dan kita akan pergi kepada target mengikut anak panah yang telah kita setkan awal sebentar tadi. Baik, dalam compass page juga terdapat satu function iaitu kalibrasi kompas. Setiap kali pertukaran bateri dibuat atau kompas tidak berfungsi atau kita kehilangan isyarat satelit, kita bolehlah membuat kalibrasi kompas. Tetapi kalibrasi kompas ni adalah disarankan untuk dibuat setiap kali kita melakukan kerja-kerja menggunakan alat handheld GPS. Track menu ini mempunyai function untuk breadcrumb trail yang kelihatan pada paparan di map page. Ini berguna untuk memetakan kawasan seperti kolam, roundabout, padang, gelanggang dan sebagainya. Baik, ini adalah kemasukan data iaitu function mark waypoint. Okey. Untuk kemasukan data ini, kita pergi kepada target tersebut dan kemudian kita mark waypoint. Kita masukkan waypoint simbol, nama waypoint, kemudian tarikh dan masa dan kita tekan OK. Jadi kat situ kita pergi kepada target tersebut dan kita mendapatkan koordinat target tersebut. Contoh yang kedua adalah kemasukan data mencari lokasi dengan memasukkan koordinat. Yang ini kita sudah mengetahui koordinat tersebut. Kemudian kita masukkan, key in kan di dalam handheld GPS. Kita namakan dan kita
pergi kepada target mengikut koordinat yang telah dimasukkan sebentar tadi. Alat handheld GPS Map 64S. Ini adalah di bahagian belakangnya dan ini adalah di bahagian hadapan. Cara membuka bateri sebelum kita memulakan kerja-kerja. Ini adalah bateri. Kita pastikan bateri cukup untuk kerja-kerja navigasi. Okey, sekarang saya akan onkan bahagian hadapan dan plugnya adalah berada di tepi. Untuk fungsi page sequence, kita boleh masukkan kategori yang kita mahukan dalam page sequence ini. Kita lihat contoh. Pergi ke add page. Contohnya saya mahu masukkan area calculation. Di sini kita boleh lihat page yang telah kita tambah sebentar tadi. Saya akan semak satellite untuk memastikan kita mempunyai cukup satellite. Sekurang-kurangnya satellite yang diperlukan adalah 4. Lebih banyak satellite adalah lebih baik untuk navigasi kita. Sebelum kita mengira atau menanda keluasan suatu kawasan, kita perlu pastikan isyarat satelit didapatkan terlebih dahulu. Okey, sekarang kita akan pergi ke setup untuk kita lihat koordinat dahulu sebelum kita pergi kepada waypoint. Okay, kita pergi ke position format. So ini adalah format yang betul. Unit, kita akan semak unit meter, temperature, masa, sama ada kita nak menggunakan format 12 hour ataupun 24 hours. Sekarang kita akan pergi untuk mark point. Jadi lebih mudah, kita akan tekan mark. Masukkan koordinat yang dikehendaki.
selesai, kita akan tekan done. Tekan semula waypoint manager ataupun mark. Kita akan lihat point yang kita sudah masukkan sebentar tadi, dan kita akan pergi kepada fungsi go. Sekarang kita akan pergi untuk mark point. Jadi lebih mudah, kita akan tekan mark. Dan kita akan markkan point tiang lampu instone ini. Dan dia akan kelihatan koordinat, ketinggian. Dan kita enter. Sekarang kita akan membuat exercise area calculation.